dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita surah Yasin ayat 56, 57, 58. Pendek-pendek je 59 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sadaqallahul azim. Banyak tak datang juga ke? Mana kakak kita yang apa ni banyak modal cerita? Abang kita pun. Okey, ayat 56 bacakan. Hum wa azwaj. Betul? Fi zilalin. Betul? Alal araiki. Betul? Kita keluarkan perkataan yang mudah dulu. Kakak sebelah sini nampak kita punya ni silau tak? Ha? Silau. Macam ni? Boleh. Cara okey. Pertama, apa mana home? Mereka. Laki atau perempuan? Laki. Kalau mereka perempuan macam mana? Ha? Apa dia? Bukan. Buka semula. Ya, bilang kat rumah lagi. Satu Zulkaidah lagi. Bunna. Ayah. Semula. Okey. Cuba ulang. Ini dhamir apa dipanggil ni? Munfasil. Mana dia tidak melekat, tidak sambung dengan perkataan yang sebelumnya. Okey, macam mana nak sebut dia lelaki? Dia berdua.
Mereka. Okey, dia perempuan. Dia berdua. Mereka semua. Benar. Engkau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Kau perempuan. Kau berdua. Kamu semua perempuan. Aku. Kami. Jangan lupa tu. Tetapi di dalam Al-Quran, kalau hum ni mana apa? Mereka lelaki. Bermakna merangkumi perempuan. Kalau dia sebut lelaki dalam Quran, akan merangkumi perempuan. Okey, perkataan kedua, wa makna apa? Haraf apa tu? Haraf ataf. Haraf ataf yang popular. Wa makna apa? Ya, menyambung. Makna dan. Au atau summa. Kemudian fa. Lalu. Kalau fa ataf lalu, bukan maka. Hum. Mereka. Dhamir apa tu? Muttasil. Mana dhamir yang bersambung atau melekat. Okey, tengok ni dhamir melekat. Dhamir melekat. DM. Dia melekat dengan apa? Isim ke fa'il ke haraf? Yalah, azwaj itu isim ke fi'il ke harf? Isim. Apa makna azwaj? Jamak pada zaujun. Zaujun mana? Asalnya zaujun tu lelaki ke perempuan? Zaujun. Lelaki. Kenapa lelaki? Tak ada tanah buka. Kalau perempuan jadi zaujatun. Okey. Kalau ini mana apa? Zaujun. Suami. Kalau zaujah, suami yang perempuan. Isteri lah. Okey. Kalau seorang, tapi dalam ayat ni mereka menyatakan pasangan lah. Zaujun satu pasangan, dua pasangan. Macam mana? Saya kira mana apa? Hijau. Zaujun satu pasangan, dua pasangan. Zaujani atau Zaujaini, jamak dia apa? Ni dia. Jamak dia azwajun. Ni dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Azwajun. Jamak taksir. Azwajun. Mana pasangan-pasangan itu dipanggil jamak taksir. Sebab jamak taksir macam mana kita nak tahu? Di dalam kamus akan bagi tahu tanda jim. Jim itu adalah jamak taksir. Azwajun isim tu fi'il ke harf? Apa tanda isim azwajun? Tanwin. Tetapi ayat ini tidak ada tanwin. Sebab soalan paling klasik sudah berulang hampir 50 kali. Apabila kita menemui isim tidak ada alif lam dan tak ada tanwin, sebab apa? Mudhaf. Apa makna mudhaf? Dia nak bersandar bersambung. Bersandar, mudhaf. Bermakna kalau dia mudhaf, dia tak boleh apa? Tak boleh alif lam lagi, tak boleh tanwin, dan satu lagi tak boleh nun yang musanna atau jamak. Muslimani tak boleh ni. Muslimuna, nah itu kena buang kalau dia nak jadi mudhaf. Kalau ni mudhaf ni apa? Mana tahu dia mudhaf ilaih? Apa formula dia pegang? Dhamir melekat dengan DMDI. DMDI sama juga
DF, DI sama juga MI. Boleh tak? Ya, apabila dhamir muttasil atau melekat dengan isim, wajib dia jadi mudhafun ilaih. Dan maf'ul bih, kalau maf'ul bih dia dhamir muttasil dengan fa'il. Itu mau ingat sendiri, mau ingat. Wah, hari ini pagi yang cemerlang ni lah, susah nak jumpa ni. Okey, sambung. Fi mana tu fi? Dalam haraf apa tu? Haraf jar. Mana tahu dia haraf jar? Ya. Selepas dia mesti isim baris di bawah. Ya. Isim ni baris bawah sebab apa? Sebab dia terletak selepas haraf jar. Kenapa isim ni ada tanwin? Sebab dia tak ada alif lam. Satu lagi sebabnya sebab kalau mudhafun ilaih, ya apa ni? Dia ada tanwin, ada dua sebab. Kita simpulkan daripada pelajaran yang dahulu kali. Apa dia? Ini kelas ni hari ni tamat ke? Semalam lepas tamat? Minggu ni? Hari ni nak dapat ijazah. Kenapa dia ada tanwin? Pertama sebab tak ada alif lam. Kalau lepas haraf jar tidak semestinya tanwin. Boleh juga tak ada tanwin. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Satu orang dapat jawab pun cukup dah. Dah dekat. Abang Muhammad dah dekat dah tadi. Sikit lagi nak kena. Sebab dia bukan mudhaf. Kalau dia mudhaf tak boleh alif lam dan tanwin. Kalau dia bukan mudhaf, dia pun apa mesti ada. Kalau dia bukan mudhaf, dia boleh ada alif lam dan boleh tanwin. Bermakna dia ni nak bersandar ni. Dia nak jadi bersandar tak kepada perkataan sebelahnya? Nak tak? Tak. Kalau dia nak bersandar ke sebelah dia, mesti buang alif lam dan tanwin. Kenapa dia tak boleh bersandar kepada alam? Sebab mudhaf ilaih mestilah isim bersandar dengan isim. Ini isim nak bersandar dengan apa ni? Haraf jar, boleh tak? Tak boleh, sebab itu dia tanwinkan. Sebab dia tak boleh bersandar kepada perkataan sebelah. Ada pingin tak? Apa pula pening pula? Kan kita kata mudhaf, apa pantang dia? Bukan main pandai cakap tadi. Cuba sebut sekali lagi pantang mudhaf ni. Tak boleh? Alif lam. Lagi? Tak boleh tanwin. Lagi? Tak boleh nun musanna atau nun jamak. Banyak pandai cakap. Ini sampai sini dia bab aplikasi. Memanglah yang mencabar dalam satu-satu ilmu ialah aplikasi. Siapa sampai kepada aplikasi ni, dia boleh selesaikan masalah-masalah, bermakna ilmu dia tu mantap. Siapa boleh mengingat, ya, bila jumpa masalah dia pun huru-hara. Itu makna dia mesti belajar sikit. Tak boleh berhenti hari ni. Okey, saya pun menghadapi masalah yang sama juga. Kawan-kawan saya ada yang curi-curi belajar usul fiqh, belajar hukum hakam, dia boleh aplikasi dengan masalah-masalah yang berlaku. Saya ni dulu je ingat yang tu, itu je lah. Sebenarnya kalau belajar dalam apa ni, tentang ilmu pemikiran Islam, beliau Usuluddin,
banyak pemikiran-pemikiran semasa yang dibawa oleh orang sekarang yang tak berasaskan pada syarak, yang menyeleweng. Contohnya senang dibetulkan oleh ustaz-ustaz, tapi sebab ustaz ni dia hanya mengadu pada kitab dan dia tengok tulisan-tulisan yang ada dalam surat khabar, dia tak boleh nak betul. Dia boleh mengajar apa yang dalam kitab. Itu masalah ustaz-ustaz kita kadang-kadang. Maksudnya dia tak boleh bagi pendapat dan komen apa dalam isu-isu yang semasa. Ya, sebab itu ada satu tahap ilmu dia faham dia. Tahap ilmu paling tinggi dia boleh aplikasi dan boleh selesaikan masalah. Sepatutnya kita macam tu lah. Tapi kalau tuan-tuan tu macam tu tak boleh selesaikan semua, lebih kurang lah macam saya. Tapi jangan jadi kita tu, saya dah boleh aplikasi kat sini. Saya sedang memperbaiki benda tu, ya? Sebab banyak kadang-kadang pemikiran tu dia menyesatkan. Orang lalu begitu saja. Contoh, bila banyak orang-orang yang tak reti agama ni, dia dah mula bercakap tentang Islam, dan dia terpengaruh dengan beberapa pemikiran literal yang ajak apa ni, Quran ni kalau tidak ditafsirkan semula, dia akan tertinggi jauh ketinggalan. Anda perlu pada penafsiran semula. Dari zahir dia nampak, memang kan? Tapi kita kena tengok yang bercakap tersebut. Yang bercakap tu orang yang memang dah ada pemahaman nak menyelewengkan agama. Dia ajak orang menafsirkan semula tu secara sembrono tanpa ada asas ilmu. Itu masalah besar. Bila para ulama macam Ibn Katsir, ya, macam Al-Tabari, Qurtubi, dia menafsirkan Quran setelah mereka menguasai lebih 100,000 hadis, hafaz pula tu, tahu ilmu bahasa Arab ni daripada usul bahasanya, nahwu sarafnya, balaghahnya. Lepas tu dia menguasai semua asbabun nuzul. Dia tahu Al-Quran tu daripada pangkal sampai hujung. Dia tahu mana yang turun kat Mekah, mana turun kat Madinah. Dia tahu apa punca ceritanya. Akhirnya dia berijtihad membantu orang untuk memberi penafsiran dengan alat yang cukup. Orang sekarang ni yang tak berhenti ni ajak tafsirkan Quran. Itu masalah dia kat situ. Orang pun dia tetapi nak cakap dia tu, itu yang sekarang. Maksud kita ni sekiranya kena pula orang yang berpengaruh terutama orang kita tu yang guna menafsirkan semula juga. Tidak apa-apa je lah. Kadang-kadang title tu tinggi-tinggi doktor. Ya. Tapi dia tu doktor bukan bidang dia. Itu masalahnya. Kadang-kadang doktor falsafah keluar daripada Oxford. Jadi sini kita kena tengok banyak orang-orang guna kadang-kadang tak semuanya silap lah, tapi maknanya yang saya nak bagi tahu tu, kadang-kadang kita punya para ustaz pun, masa saya pun tak sedar kan, ya, penafsiran semula. Tapi apa ni, akhirnya tengok hadis ni tak boleh. Kalau gitu, kalau pada ustaz macam mana? Adakah perkataan penafsiran semula itu perlu dalam keadaan dalam stereo? Penafsiran semula bukan penafsiran semula, maknanya penafsiran ikut suasana sekarang oleh para ulama yang cukup alat bersyarih. Perlu lah begitu ya? Boleh. Untuk apa perlu tu bukan makna yang tak betul, tapi untuk memahamkan orang sekarang, memudahkan orang sekarang dengan ilmu dia yang cukup. Macam tak banyak juga tafsir macam Sa'id Hawa. Ini tafsir yang orang belakang ni, apa ni, tahun 80-an, 70-an kan, macam tafsir Syekh itu ke belakang itu. Mana orang yang mahir dalam bahasa, dan dia pun bidang penafsiran dia pada sastra bahasa. Boleh tak tak kita tu di mana benda yang perlu kau penafsiran semula di mana? Apa isu dia? Apa isu dia kan pada komunitaskan tu? Ada tak? Contohnya dalam bab tauhid. Dalam bab tauhid, kalau ulama-ulama akan kupas tentang apa masalah yang berlaku yang menyesatkan umat Islam,
pada zaman itu ialah aliran pemikiran falsafah Greek Yunan. Dia gunakan mantik, hujah akal untuk bawa orang sampai tak percaya pada Tuhan. Maknanya dia kata apa ni, takkan Tuhan tak ada permulaan. Kau pergi ada sebab-sebab tak? Dia tak ada permulaan. Takkan Tuhan tu tak ada? Kan? Jadi maknanya dia membawa hujah-hujah akal tu sampai sesat juga dengan hujah. Jadi lahir pada ulama masa tu macam Al-Maturidi, Hasan Asy'ari, Imam Ghazali. Dia guna ilmu falsafah tu, dia belit semula orang Greek tu apa yang. Sebab itu kita belajar ilmu tauhid tu ikut pendekatan orang dulu. Zaman Ghazali, zaman Imam Syari, sebab tu kita belajar sifat 20. Itu maknanya untuk menjawab pemikiran-pemikiran sesat pada zaman dia. Pada zaman sekarang ni masih diajar, tapi yang menyesatkan bukan falsafah kita sekarang. Baik pula ya. Sekali falsafah barat, pemikiran-pemikiran daripada humanism, liberalism, pluralism sekarang ni yang ustaz-ustaz tak boleh nak kupas. Saya ingat itu semua orang faham. Semua faham. Kecuali orang etik tak boleh faham. Ada yang difahami oleh yang bahasa-bahasa sulit tu orang Arab sahaja, bukan Arab biasa. Orang Arab yang pakar saja faham. Itu maknanya kita kena belajar. Kata macam saya pun banyak perkataan juga kena rujuk kepada tafsir, kepada usul bahasa. Ini kita kena belajar. Yang ni dengan melihat terjemahan banyak. Sebenarnya ayat macam ni banyak. Yang simple-simple yang kita faham. Cerita syurga, neraka, kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, yang hanya ulama. Ini bidangnya. Ulama yang masuk kepada bab penafsiran yang dalam masalah-masalah yang besar, hukum akal yang berkaitan dengan akidah, yang dia boleh menjatuhkan hukum ini kufur, syirik, ini fasik. Dan yang keempat, ada yang tak payah tasdik, Allah saja yang tahu. Itu macam Islam Yasin. Ada pula dari segi macam setengah orang cuba memahami, menafsirkan ayat semacam-macam berasaskan pemikiran rasional, sementara ilmu yang disampaikan tu ada juga ada elemen keberanian, elemen yang
berkaitan dengan hati. Yang kalau orang tu nak tafsir semata-mata pakai logik, kadang-kadang dia pun tak sampai. Dia dimensi juga lah. Dia tafsir ni itu pun ada tafsir dua jenis. Satu tafsir bil maksud. Maknanya dia akan cari ayat Quran dan hadis yang memuatkan penafsiran tersebut. Ada tafsir bil ra'i, itu dengan pendapat. Ada, tapi imam itu cukuplah, macam Imam Fakhrul Razi, tafsir Al-Razi besar. Dia panggil Al-Ra'i, macam tafsir Zilal Quran, itu pendapat dan pandangan dia dengan alat yang dia ada, dia menafsirkan. Bagi orang kita ni, macam kita belajar sikit dan kita faham. Okey, jadi maknanya sekiranya perkara itu benda yang asas, mengajak orang dekat kepada Tuhan, beribadah tanpa ada kekeliruan, benda yang maklum dalam agama tu dipanggil bil darurah. Maknanya terpaksa memang kena tahu sudah asas, itu tak ada masalah. Tapi yang bawa pada pengeliruan itu, yang mendalam. Baru ni saya jumpa satu orang, dia ajak kepada kumpulan dia. Akhirnya dia ambil kisah Nabi Musa, yang maknanya Nabi Musa menyatakan kepada Bani Israel, carilah apa ni satu lembu yang apa ni kuning bersih tanpa ada belah-belah. Ini apa yang kita nak cari. Dia tak kotor hati dia, tak apa. Jadi dia cuba menafsirkan lembu tu dengan orang. Jadi orang dalam Malaysia, orang Malaysia ni yang tak setuju dengan segala pendapatan, ada tak ulama yang menentang apa-apa yang telah macam segala pendapat disatukan, ada tak ulama yang kontroversi? dia tabiat dia dalam masalah cabang-cabang fiqh memang tak ada satu pendapat. Terutama dalam masalah yang ada ruang-ruang penafsiran, memang tak ada pendapat. Sebab tu kita tengok kumpulan ni ada ulama, kumpulan ni ada ulama, kumpulan semua kumpulan tu ada alim ulama. Tapi itu dalam bab dipanggil ruang ijtihad. Dan kita kena berlapang dada. Tapi yang kita sebut tadi, yang dia memang sengaja membawa pemikiran-pemikiran yang orang Islam keliru. Dia yang baru ni, itu memang dia. Itu Lepas saya sebuah semayang di masjid, cari yang kena potong kan. jadi tajuk khutbah hari itu, dia menggraniskan dengan sekitar 10 benda yang salah tentang syariat. Tapi tidak memang luar biasa. Quran dia bagi menuntut sabar. Ada 10 benda yang saya tanya, macam-macam benda yang besar macam ni. Bukan kata kecil-kecilnya beza macam kita tadi. Ya. Memang sangat besar lah. Beza sangat besar. Boleh diterima oleh masyarakat itu lah, pada ketika dulu lah. Sekarang dah mungkin dah satu nilai, dah satu benda pelik pada saya. Dia takkan terus pelik lah. Semua benda tu daripada proses yang elok dan akhirnya sampai kepada penyelesaian yang sebesar. Yang itulah nanti kita akan melihat juga ada penafsiran yang mengarah kepada 10 kesalahan besar. Tapi dia tak cerita yang besar. Dia akan cerita daripada potensi ahli baik Nabi. Dia daripada situ siapa yang bertemu ikut saya. Dia nak sampai pada proses tu makan beberapa generasi proses. Ingat penyembahan berhala, dari segi proses penyembahan berhala dia berlaku terus. Syaitan mesti pergi sembah berhala. Tak. Dia dalam 5-6 generasi syaitan sesatkan. Daripada semua tu orang soleh
Sebab tu dia katakan pentingnya kita kena buat majlis khas. Itu durasi itu punya 200 tahun tu. Sampailah kepada satu apa kita nak ingat ni, kalau tak bawa gambar nanti tak lupa. Ini Datuk nenek moyang kita, wali-wali Allah. Sampailah satu tahap syaitan bisikkan kepada generasi ke-5 ke-6, kesenangan hati kita dipotong. Kita minta dari sampai minta kepada wali-wali yang daripada situ dah mula minta perantaraan. Daripada situ lah konsep penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu merupakan antara Cina juga. Yang punya Buddha tu minta kepada berhala untuk sampaikan kepada Tuhan. Dia tak apalah. Sebab tu benda ni benda sangat halus. Dan akhirnya abang dengar 10 yang besar tu kan. 10 yang besar tu berapa turun jadi pada permulaan tak. Okey, sudah tutup. Saya yang tersilap kerana membuka ruang. Okey, tak apa. Jadi maknanya kita sekarang ni, apa yang kita bincang ni adalah asasnya untuk kita boleh memaham ayat-ayat Al-Quran yang sebenar. Ini cerita tentang syurga. Ini okeylah, terimalah. Kita senang faham. Dia tak perlu nak kasihkan saya susah-susah sangat. Sebab dia cerita benda-benda yang simple, mudah. Ayat Al-Quran kebanyakannya mudah nak diterima. Macam orang membahaskan falsafah, maksudnya cerita-cerita dengan perbahasan falsafah dia. Akhirnya falsafah barat yang Tuhan tak tunggu Tuhan. Sampai dia orang ni tengok mana tutup apa orang nak masuk, mana orang tak tutup. Akhirnya sampai kepada satu keputusan, iman yang paling menenangkan ialah iman orang biasa. Bila Allah menciptakan langit, orang biasa, Allah mencipta langit dan bumi itu kan. Kalau kita bersusah minta kepada Allah, tenang tak hati kita. Akhirnya itu yang paling menenangkan. Falsafah barat yang jauh Tuhan dengan macam-macam kaedah untuk jumpa Tuhan. Kita sujud minta kepada Allah tenang hati. Simple je. Sebab Allah dan Rasulullah ajarkan macam tu mengenal Tuhan. Sebab dia adalah sidrah, tak perlu dibelit-belit dan disimpulkan. Kita terdesak sikit dapat Tuhan biasa. Saya tak buka pintu tak? Kita tutup itulah dulu. Okey, nanti abang boleh bagi abang punya besi nanti takut tak sampai. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkataan alat, iaitu haraf jar. Ki ni mana apa ki? Ki ini fikir tinggi-tinggi ni. Ki ni tadi dhamir muttasil. Okey, saya nak tanya, boleh tak dia jadi dhamir muttasil? Boleh tak? Dhamir muttasil dengan apa? Isim. Betul? Dhamir muttasil dengan isim sepatutnya jadi apa? Mudhafun ilaih. Okey, kalau kita nak kata ini mudhafun ilaih, bermakna ini jadi mudhaf. Mudhaf apa syarat dia? Tahrif alif lam tanwin dan nun musanna dan jamak. Kan? Okey. Boleh tak dia jadi mudhaf? Tak boleh. Itu bukanlah tu. Bermakna al-araik ini adalah satu perkataan. Maknanya dengan kita mengenal asas bahasa Arab ini, dia adalah satu perkataan. Dia jamak kepada, kalau kita nak cari dalam kamus macam mana ni? Apa yang kita nak buang? Alif lam lagi. Biasanya
ada contoh jamak taksir yang macam ni, pattern dia afa'il. Okey, kalau afa'il apa yang kita nak buang? Alif. Lagi? Alif, afa'il, ara'i. Bermakna kalau kita buang ni apa? Hamzah dengan alif, ya. Betul ke ni? Oh, ada satu pattern lagi bukan afa'il. Sorry tuan-tuan. Tarik balik. Mafa'il. Pattern dia mafa'il. Okey, apa penambahan di sini? Mim dengan alif. Jadi fa'ala, Jadi fa'ala. Jadi kalau kita nak potong di sini apa? Mim juga, alif juga, Okey, tak apalah. Kalau macam tu cubalah cari ra'aka. Kalau ada. Kalau tak ada ra'aka, araka. Cuba cari. Sebab kita akan sampai kepada yang sebenarnya saya rasa dia akan pada alif roka, sebab dia punya mufrad dia ialah arika. Cuba tuan-tuan buka dalam kamus. Okey. Kemudian ini satu yang tuan-tuan nak cari. Ini 1, 2, 3, Okey, ini untuk mencari perkataan ara'i. Ini perkataan nombor 2, Sabar dulu. Perkataan pertama, nombor 1, zilal. Ini kita belum cari. Kita biasa zilal. Apa makna zilal? Tuan-tuan nak cari dalam kamus daripada perkataan apa? 3 huruf. Dia ada lam tu bermakna, Kemudian perkataan yang ketiga yang tuan-tuan nak cari ialah muttaqiuna. Apa yang tuan-tuan nak buat? Mim. Betul? Waw nun. Jadi apa? Taka a. Taka a. Sisa juga tu. Cuba tuan-tuan cari satu perkataan dan akhirnya jumpa ittaqa'a. Ini punca perkataan. Semua punca perkataan tuan-tuan kena cubalah. Saya bagi peluang. Cari 3 je dalam